yang tidak ada nah orang panggil menikah kahwin, maka ketika tu orang panggil haram tu zati. Kemudian keluar dengan haram zati itu ialah gapo? Oleh haram aridi. Nah salah kalau ibarat Arab kau wa kharaja da gapo? Minal haram zati oleh gapo? Haram aridi. Itu. Dan keluar dengan haram zati itu keluar oleh haram aridi. Boleh sikit kita takdir oleh haram aridi, yakni haram yang baru datang, asal tak ada arah. Deh. Tapi orang panggil dengan kedatangannya sebab-sebab sikit sebanyak tu supaya air lah, asal air tak ada arah. Tapi dengan sebab kedatangannya sebab curi ataupun rapah, dia jadi arah dengan sebab kita rapah. Asal air di air tu tak ada arah. Tapi arah tu sebab baru datang, sebab curi ko, sebab rapah, ada demo ke masalah. Seperti mengambil wuduk. Mengambil wuduk, asal wuduk sunat. Kalau kita baca Quran, hak tu wajib sebab nak sentuh Quran tu wajib. Makna tu wuduk tengok keadaan. Makna kata supaya bismillah. Bismillah ni tengok muta'allaq dia tempat gantung. Kalau gantung benda wajib, bismillah tika tiada wajib. Kalau gantung benda sunat, bismillah tu sunat. Kalau muta'allaq dia tempat yang bergantung tu makruh, bismillah di makruh. Supaya wuduk. Wuduk kalau kita nak semaya wajib. Wuduk kalau kita baca Quran, wajib. Kalau kita mengambil wuduk kerana apa? Kerana nak tengok surat, nak tengok kitab alam, hak tu sunat. Wuduk kerana masalah ta'lim, wuduk kita ambil wuduk kerana berzina. Tu haram. Tu tengok pada di atas muta'allaq dan gantungnya bagi wuduk tu. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirapas. Kita ambil wuduk dengan air hak dirapah ataupun hak dirapah daripada orang lain. Air demo kita rapah, kita ambil wuduk dengan air yang dirapah saat ni. Maka itu dia panggil ambil wuduk dengan air yang dirapah itu bukan haram zati, namun dianya haram aridi. Asal air itu wuduk saat itu orang panggil kita ambil wuduk dengan air biasa, hak tu dikata sunat satu ketika wajib, tapi hak ketika ni dia jadi haram, tapi haram yang baru datang. Dimakian lagi, apa dimakian lagi? Seperti apa? Haram aridi. Dah. Dimakian lagi, dimakian lagi tak mulai. Dimakian lagi seperti keluar dengan haram zati oleh haram aridi. Tak gitu. Pada pihak sama-sama haram itulah. Tak gitu. Dimakan lagi, apa dimakan lagi? Yakni seperti keluar oleh haram zati, keluar daripada haram zati oleh haram aridi, yakni pada pihak sama-sama haram gitu. Apa? Keluar dengan kata makruh zatiyun tu, makruh yang bahasa diri, yang bahasa asal tu apa? Keluar oleh makruh aridi. Makruh aridi mana? Seperti makan bawang mentah. Makan bawang mentah, asal diri bawang tak ada makruh, tapi kita pergi makan dengan mentah-mentah, tak ada goreng. Adapun kalau kita pergi goreng, ketika tu tak jadi makruh, sunat pula kita bismillah, tapi makruh kedatangan sebab kita pergi makan mentah-mentah tu. Dah. Maka tiap-tiap daripada keduanya, keduanya apa ni? Makruh aridi dan pula haram aridi. Maka tiap-tiap, tu maka ni orang panggil tafriq. Tafriq pada keluar daripada haram zati oleh haram aridi dan keluar makruh zati oleh makruh aridi. Tafriq pada keluar, orang panggil fa ni, orang panggil fa tafriq pada keluar pada kharaja. Maka tiap-tiap daripada keduanya daripada haram aridi dan pula makruh aridi itu sunat dimulai dengan bismillah, kemudian katanya. Sunatnya asalnya makruh aridi, haram aridi, asal kita kata asmaya, sunat kita bismillah, tapi kerana ni kita pergi apa? Pergi rapah air orang, sebab tu jadi makruh. Tapi asalnya sunat. Kemudian katanya, kata musannif sana, i'lam
annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsami. Ni musannif Quran duduk misakut dengan Quran ni. Musannif kan bahas belakang. Bukan kitab ni dia bercara kitab fiqh. Tapi kenapa musannif seli celah ni di muqaddimah ni dengan hukum akal. Ni dia panggil adalah faedahnya dengan muqaddimah kita. Ada bersakut teh, ada bersakut pau, ada hubung kait. Tengok. Baca molek. I'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin. Ada. Ketahui olehmu. Tengok lapak Arab mari i'lam. Asalnya kita royak sama dah. Asalnya naknya i'lamu. Tika ni orang panggil ada majaz mursal. Fa fihi majazum mursalun min itlaqil khasi wa iradatil ami. Musannif kecek dengan mufrad dengan i'lam, tapi kana kinya dengan i'lamu jamu. Ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu, apa dia? Bahawa hukum yang basah akal itu. Apa hukum yang basah akal? Yakni hukum yang bersangkut paut dengan akal. Makna akal tu logik ke tak logik, masuk akal ke tak masuk akal. Sebab tu dia panggil hukum akal. Maka hukum ni tu bertiga. Ada hukum syarak, adanya hukum akal, ada hukum adat. Tulis hukum tu bertiga. Sebab tiga-tiga ni kita ngaji kena reti belakang ni. Yang pertama hukum syarak. Maka hukum syarak ia pecah tu baiknya 5. Yang pertama wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya nah mubah, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram. Tak molek. Hukum kita taklah hukum. Hukum asalnya terbahagi kepada 3. Yang pertama hukum syarak. Hukum syarak ini undang-undang Allah yang mari daripada Al-Quran dan hadis. Maka hukum syarak ni tubik kepada 5. Tulis dulu dah. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Tu hukum syarak tu. Yang kedua hukum akal. Hukum akal nak cara sini ni. Gawa tubik 3. Maka hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertamanya wajib, yang keduanya haram, yang ketiga mustahil. Tulis dah. Hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga haram. Gawa dia mustahil. Dan hukum adat. Hukum adat ni gapo dia? Orang panggil al-adatu muhkamatu. Adat boleh buat kira boleh buat hukum mana? Maka hukum adat ni pun tu 3. Ada hukum adat tu wajib. Wajib apabila kita makan kenyih. Dan pula hukum adat saat ni terharu. Haru apa? Apabila kita mani terharu sejuk masalah. Dan mustahil. Mustahil. Tak ada makan nak pergi kenyih. Mustahil pada adat. Ada adat saat ni ada hukum adat tu wajib. Ada haru, ada mustahil. Tengok sini. Ketahui olehmu bahawa hukum yang basah akal itu yakni hukum yang berhubung kait dengan akal kita. Hak ni tertengi pada masa Allah Subhanahu wa taala. Hukum akal ni ia duk mikir supaya kita kata supaya ni makan nasi kenyih. Makan nasi ni dah hukum adat tanah kenyih. Sebab anak yang menjelah tok nenek kita, menjelah tok cik kita, tok nenek kita duk makan mari kenyih. Bawa makan mau kejap perut rasa sedap doh Allah tu rasa hingga tu orang panggil duk berulang kali semenjak tok nenek kita mari ayah kita pak kita siapa kita makan kenyih. Maka ketika tu wajib apabila makan tu kenyih. Tu orang panggil akal. Tu orang panggil hukum adat. Tapi akal boleh menyalahi. Akal tai kalau makan, kalau Tuhan tak muhuri kenyih pun tak kenyih. Tu hukum akal kata. Wajib pada akal kata nak makan bukan pasti kenyang belakang, boleh menyalahi adat. Boleh menyalahi adat. Pas sebut dia sebut api panah. Pas orang kakak dah nak
boleh menyalahi api tak panas. Mana? Tengok api ketika Ibrahim Namrud lepas masa api. Ibrahim tak ada panas sikit bu. Luka walaupun besar kawa. Cik kuku pun tak ada luka Nabi Ibrahim. Tu dia panggil akal boleh menyalahi. Tengok molek. Perhati molek. Bahasa akal itu tersimpang iyo, tersaka iyo hukum akal. Tersipai dan tersaka lah iyo dan terlikuh ke akal ni tak lebih pada 3, tak kurang pada 3. Tak lebih nak dapat lipat 5 tak. Lepas tu tak turun kurang pada 3. Ada 3 tu makna tersipai. Apa nanti tersipai? Makna tersipai tulis luar, yakni tak lebih daripada 3 atau bukan 4, 5 dan tak kurang daripada 3 bukan 2 sah. Apa itu? Apa makna hukum akal tu tersimpang ia hukum akal pada 3 bahagi, yakni tak lebih pada 3 bukan 4, 5 tak kurang daripada 2, 1 dak. Tersipai pada 3 ni ya, terhasa tersipai tersakat pada 3. Tengok. Tersimpang tak lalu pada 3 bahagi. Apa 3 bahagi? Yakni wajib, dan yang kedua haram, yang 3 mustahil. Musannif tak ada wajib. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif. Musannif buat datang sini ni. Dalam mukaddimah ni mendatang oleh musannif, yakni dengan hukum akal ni. Mendatang oleh musannif dengan jumlah ini, dengan perhimpunan ini, yakni perhimpunan bagi hukum akal ni. Wajah. Hanya sungguh mendatang oleh musannif, mencerita oleh musannif dengan jumlah ini, dengan perhimpunan ini. Apa jumlah ini? Yakni jumlah perhimpunan hukum akal yang 3 ni. Kerana bertamak yakni kerana ada terikat dan bertamak maksud dengan dia dengan hukum akal. Kerana ada bertamak mukaddimah musannif kitab yang ni, ada bertamak bersakut mukaddimah kitab musannif dengan hukum akal. Dan kerana intifa, yakni kerana naf'at, kerana berguna. Sebab tu musannif sebut ni hukum akal ni. Dia banyak orang kita duk jahil hukum akal. Tak boleh lah lama kalau kita terfuk ngaji ilmu sains ke, fok doktor ni, tak boleh jadi. Depa bila masalah kata dia makan, dia kena kenyit. Dia tak kenyit tak boleh jadi. Tu makna fikir yang zuhir. Ya, hak dia pergi dengan adat yang tak reti tentang hukum akal. Banyak orang ngaji. Sebab tu kalau bomo kapung dengan bomo kedai, dia balah dia kena. Mik langit yang booming. Tak kena dua ni deh. Bomo kedai kata cara isteri dia, cara kaji dia, kalau misalnya tumbuh daging lepala so ya, makan ubat kadang-kadang tak girah, dia kena belah so ya. Tu adat hak ia duk kaji mari. Tapi orang ni ada bomo sore lagi, dia pandai belah dengan secara ayat. Tak ada kena pakai pisau belah pala, dia gipak siap dia tulis isyarat dengan tangan dia. Isyarat dengan tangan dia, maka minta Allah Taala tu waktu baikkan dengan ngok lepala. Maka dengan ngok gipak sak mula tak ada. Jadi kalau kita tengok hukum adat tak boleh jadi dengan ngok dok lepala sak ni tu nak giwai tu baik dengan kata tak ada gi belah tak boleh jadi. Ni dia panggil balang adat tu kata tak boleh kena belah so ya nak tu baik benda tu baik. Tapi akak boleh menyalahi Tuhan kuasa dengan tidak kena belah, tapi dengan belah ayat. Tapi dia makan satu perkara. Supaya orang mari minggu lepas ni, orang jabat mari minggu lepas ni, mau hak janji kan, janji nak belah ni dengan you duk royak kau jabat biding itu, yang mari 2 minggu lepas, yang mari dah 2 kali dengan ngok lepala yo 3 sen. Pas bomo di mau hak kata janji nak belah lepala yo. Janji nak belah lepala ya, adat tu kena belah sah. Bomo kedai tu kena belah sah. Kalau tak belah tak boleh hadir. Tapi ya mari sini dah kita pun suruh ya klik wa amal. So klik maya hajat. Ni maya hajat ni. Klik maya hajat, waktu klik makan wah tinggal wasabi.
Lepas tu yang makan dia nak belah tu janji dia banyak nak belah tu ada seminggu lagi dia dah makan atawa makan worting makan atawa makan worting maya hajat ngata gi pesak hari janji bomo nak belah bomo cek-cek mari songklong dia pesak isteri dia tekak tak ada kena belah dah kak kak awak baik no daging kepala kak saat ni tu tak ada ya tak awak kan bomo cuma doa dengan Tuhan gitu. Kalau kita kira adat ni kena belah sah ya. Tapi tak kata Allah dengan kuasa Allah boleh menyalahi la ul akal akan adat itu. Berak? Ni banyak dah kita tengok orang panggil kalau boleh menyalahi adat. Tengok deh. Cuma di Musa dia kata ada naf'at banyak dengan hukum akal sebab aku sebut ni. Kata intifa' ni berguna dengan dia dengan hukum akal. Intifa' pada maksud yakni pada tujuan musannif hak nak sebut lah kitab ni tujuan musannif tu duk sangkut pak dengan hukum akal dan naf'at banyak. Maka jumlah ini muqaddimah kitab jumlah ini ni sebut kata i'lam annal hukmal aqliya yang hasiru fi salasati aqsam ni jumlah ni muqaddimatu kitabin ini orang panggil perduluan bagi kita ni nama perduluan kita muqaddimah kita bila nak buat kita maka mendului alhamdulillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad lepas tu penduluan kita lagi wari hukum akad ni perduluan kita tapi bukan muqaddimah ilmu lain-lain dua tu lah muqaddimah kitab ke apa? Bismillah. Ikut kita nak buat kitab ke apa nak waris salah dah kita nak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Hak ni dia panggil muqaddimah kitab. Tak ada nak masuk cara lagi tapi perduluan kitab dah. Kamu ni muqaddimah kitab maka musannif wari dengan hukum akal ni masuk di dalam jumlah muqaddimatu kitab bukan muqaddimatu ilmi. Kenapa? Boleh kata bukan muqaddimatu ilmi. Ada pun muqaddimah ilmu. Tengok molek. Ada perduluan bagi ilmu bagi seorang nak masuk ngaji, bagi seorang nak reti satu ilmu, dia kena tahu muqaddimah ilmu. Faham? Supaya kita buat misal lah kita nak buat umum gopo dulu hak kita kena buat perduluan mula-mula sekali gawe kena buat pempang dulu kalau kita nak buat umum kedalam ni dia kena ada plan dulu ok tu perduluan bagi nak buat umum kita kena tulis binecang tu tulis pan ataupun plan bagi umum. Lepas pada plan siap dah mula-mula necang nak tu buat umur dia kena pakukan pempan tu kayu 4 persegi. Lepas dah tu galikan tapak nak besar nak umur 2 lapis tapak ni kena besar kodan ni besi tak kering gapo kena besar mana. Lepas tu setia tu kena pakai kapur apa guling. Tu orang panggil muqaddimah perduluan bagi kita nak buat umur. Maka perduluan bagi kita nak ngaji kena tahu apa baru nak dapat ilmu. Ni tengok mana muqaddimatu ilmu iaitu muqaddimatu ilmin. Ayat ni muqaddimah bagi ilmu ni muqaddimah bagi pengetahuan ni mabadi yang 10. Gapo mabadi yang 10? Tulis luar yakni segala permulaan yang 10 hak duk sakup pauk dengan ilmu. Faham? Apa mabadi yang 10? Kalau bahasa Arab panggil mabadil asyarah, bahasa Arab panggil mabadil asyarah, bahasa Melayu panggil mabadi yang 10 yakni segala permulaan yang bersakup pauk dengan ilmu tu 10 perkara. Bagi siapa nak manihlah ilmu, bagi siapa dia berasa nak rasa ilmu, bagi siapa dia berasa nak gapo jerak dengan ilmu, bagi siapa dia berasa nak berserah dengan ilmu, dia kena 10 perkara ni. Supaya kita nak jadi jerak dalam buat amal. Kita kena tahu nak buat amal tujuan apa. Buat amal pertama nak hati kita duduk dengan Allah.
Lepas tu nak basuh hati kita, cuma-cuma nak waktu baik karak-karak. Lepas tu nak nampak Allah, Allah. Lepas tu permulaan bagi kita buat amal, apa dia? Pertama kena ada wudu. Yang kedua hadap kiblat. Yang ketiga kena tepat cuci pakai. Itu mukadimah ibadat. Lepas pun mukadimah ilmu, 10 perkara. Tengok 10 perkara. Lagu mana ni nak sedap lah ilmu ni? Kita ngaji nahu apa ngaji nahunya orang panggil mula-mula ilmu. Kita nak ngaji kena ilmu apa? Ilmu nahu. Lepas tu ilmu nahu ni buah yang apa? Boleh kita baca akhir kelimah tu betul. Lepas tu kelebih nahu kita boleh kenal kata ni salah baca ni, salah tulis ni. Tu kelebih ayat tu. Sebab tu kata duk ngaji, ngaji buat apa nahu duk daraba zaidun qama zaidun. Kita boleh tahu kelebihan ilmu buah dia, boleh bacakan kitab-kitab Arab. Kitab tak ada bagi kita belajar tu buah bagi ilmu. Tu kesal ilmu nahu. Tu apa kena tahu kelebihan dia tu. Lepas tu 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Sebut 10 perkara. Maka tak dapat tiada. Baca itu. Maka tak dapat tiada. Apa tak dapat tiada? Yakni pasti. Tu anak itu. Maka tak dapat tiada. Tak apa. Tidak boleh terkaya. Yakni pasti. Itu makna dia panggil tulis cara ringkas. Maka tak dapat tiada. Yakni pasti. Tak boleh nak lepas dah. Daripada 10 kali kalau kita nak ngaji ilmu, nak wijerak, nak wasa mani, nak bahasa lazak, nak wasa zuk dalam ilmu, pasti kita kena tahu 10 perkara mabadil asyarah ni. Tak dapat tidak, ini pasti daripada orang yang hendak masuk belajar. Orang nak masuk dalam belajar satu-satu ilmu, nak mengarung masuk dalam satu-satu ilmu. Hendak masuk belajar suatu ilmu. Kamar dia saat itu apabila dia nak masuk, nak melayar di dalam belajar ilmu, atas wajah yang akmal lah. Kata dia nak masuk ngaji satu-satu ilmu di atas jalan ke? Atas wajah, yakni atas jalan. Jalan mana? Yang akmal, yang terlebih sempurna. Kalau ngaji tak sewi sempurna, tak sewi aling mana, ngaji baik tu tak apa dah. Tak sewi geti tak apa, mabadil asyarah. Kalau nak ngaji koda-koda wa amma. Apa dia mau ngaji nak baik dah weh? Ngaji nak ulah cerita. Kalau ngaji dah nak ulah cerita. Lepas tu kalau ngaji fiqh nak boleh tua ke orang. Lepas tu nak ngaji adik ulama nak boleh istikhraj, boleh istinbat hukum-hukum daripada Quran dah dah. Lepas tu kena ngaji cara ya. Kalau ngaji nak betul-betul dapat jalan ni ya sempurna, kamu kena tahu 10 daripada permulaan bagi ilmu ini. Atas wajah yang akmal itu hendak ia seorang penutup saat ni. Hendak seorang tu, hendak ia seorang penuntut ilmu mengetahui mabadi yang 10 ini, iaitu yang dinazam. 10 ni yang dinazam, yang dipelatu, yang dipesyi'i, yang dinazam, yang diatur akan dia, yang dipesyi'i akan dia oleh setengah mereka itu. Mereka itu ulama dengan katanya. Kata ulama, kata musannif tanah. Yang dinazam dengan oleh setengah mereka itu ulama dengan katanya, kata musannif tanah. Tengok. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Tengok. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u. Macam mulai. Tak boleh baca itu. Sekali lagi. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wal ismu listimdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Berhari lu patagi tak apa itu surah. Berhari kena tu. Inna mabadi kulli fannin asyarah al haddu wal mawdu'u thumma thamarah
wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadha syarafa. Tengok. Kita nak misal tu. Tengok molek. Perhati molek ni penting bagi kita dah. Kama dia musannaf kita ambil pagalah dah. Musannaf kita kecek sini hukum akal. Mari dulu hukum. Mari hukum dulu. Ketika ni dia cara masalah hukum. Musannaf kecek sini dengan hukum akal. Kenapa? Kerana ada intifa' dan pula bersangkut paut dengan maksud musannaf hak nak kecek lagi kan datang. Tapi hukum akal ni bukan bercara ilmu fiqh, tapi kerana ada manfaat intifa' berguna yang amat banyak yang bersangkut paut dengan maksud dan tujuan musannaf. Kemudian muka sana kata hukum. Bahasa hukum dulu. Tengok hukum ambil hukum 3 ni dulu. Bahasa hukum. Al-hukmu. Dah. Al-ahkam. Hukum tulis dulu. Pagi ngapa ni? Al-ahkam saat itu wahia. Tulis weh. Ngaji mulai alhamdulillah Allah Taala. Sallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu aksam. Ya banyak orang kita duk jahil ni, jahil hukum akal, jahil hukum adat, jahil hukum syarak. Sebab tu ya duk peling sebab ya jahil. Apabila ya jahil ya belaweng. Sebabnya ulama kata an-nasu. Apa dia? A'da umma jahilu. Ni ulama kata. Ulama kata kan manusia duk balas dengan buku ya jahil. Ulama kata qala ulama. Tengok ulama kata qala ulama, katalah oleh ulama. Ulama kata weh. An-nasu. An-nas. Manusia a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia jadi belawai dengan benda-benda ya jahil. Dia duk balah buku ya jahil tu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Bermula manusia dia jadi belawai, dia jadi musuh dengan barang ya jahil. Dia tak reti dia balah. Kena demo temuatan. Tak kena kok mana kau buat dah. Ya balah. Dia akan riuh, dia akan musuh dengan perkara yang dia jahil. Gambar dia hukum saat ni tubik kepada 3. Yang pertama, sebab tu ni. Yang pertama hukum apa weh? Pertama. Fal awal. Pertama, fal hukmul awal hukmu syar'i wa satu umurin. Tu baik kepada 5 perkara hukum syarak. 1 al-wajibu. Wajib mana? Mislu wujubis salah. Yang kedua al-mandub, sunat. Mislu saumi yaumil isnai wal khamis. Yang 3 al-mubah. Al-mubah harau. Hukum harau. Mislul akli salasa marrat yaumiyan. Yang keempat, tengok al-makruh. Makruh.
Mislu dah. Aklil basal. Makan basal, makan bawang dah. Qabla tabakh. Qabla tabakh. 5. Al-mahzur ataupun al-haram. Nah, nahwu az-zina, masalah wa syurbu al-khamri. Katakanlah nah, ni orang panggil hukum syarak. Beriti sosawi. Pagi ngapa molek, mana hukum syarak, mana hukum akal, mana hukum adat. Kita lihat ni dulu. Wa syurbi al-khamri. Farid boleh tak Farid? Syaritin negara. Satu hukum syarak. Yang kedua, dah semua hukmun akliyun. Hukum akli, hukum hak bersakut pau dengan akal memikir. Akal memikir. Wa huwa nah salah satu asya, tubik kepada 3 perkara. Dah tubik kepada 3 perkara. Pertama, kuakal al-wajibu. Nah, mislu apa? Mislu wujubi qidamillah. Wa wujubi al-jirmi, wajib jiring saat ni tu imma mutaharrikun wa imma sukunun. Dah. Yang kedua, nah masalah kita kata al-jaiz. Mislu jawazi ta'ala ijadal mumkin, mumkinat wa i'damihi wa jawazi makihi saat itu idrakal walad amla ataupun tidak. Nah, ada dah. Yang ketiga, tanda molek al mustahil. Mislu syarikillah, minal walad waz zawjah wa ghairihima minat ta'addudi. Dah. Deh. Ning hukum apa dia? Hukum akal. Yang tiga, yang tiga kita katanya dah hukum adi, hukmul adah. Liqaulil ulama rahimahumullahu ta'ala al-'adatu muhkamatun.
Dipuhukungkan akan dia. Muhkamatun, dipuhukung dengan adat. Wa huwa salah satu umurin. 3 perkara juga. Mana satu? Satu gawa dia. Wajibun. Hukum adat tu panggil hukum adat yang wajib. Orang panggil hukum adat wajibiyun ataupun wajib. Mana? Mislu fawajaba alaihi asyab'an adatan. Jaizun dah. Haruh ke apa dah? Kalau dia tidur tengah hari ataupun tidak. Misal makannya makan seorang. Asyab'an walahu al-ju'an wa hadha mustahil ada. Kita berkatanya dekat tu dah dekat ni. Kemudian mulahazah kitanya masalah musannif kita dah. Wahaza min jumlatil hukmi al-aqli, dan ini daripada jumlah perhimpunan hukum akal ni fara'a lahu intifa'an kathir. Li muqaddimati kitab duna muqaddimati ilmin. Dah. Maka musannif buat data musannif bawa data di awal kitab dah. Dengan hukum akal yang 3 kerana musannif nak ambil intifak dengan dia. Pada maksud musannif lagi karate lagi akan datang. Tak kalah dah. Tengok ada dah banyak ni dah.
Cuba tengok dah masalah musannif kita cara hari ni tengok. Dia kata nak tengok. Perhati tak kalah. Tak kalah perhati sini. Kamar dia kata ulama wa qalal ulama annasu a'da'u ma jahilu. Bermula manusia itu ia akan berlawan-lawan, ia akan bermusuh-musuh ma jahilu barang yang dia jahil. Ya jahil mereka itu nah. Ia akan balas dengan perkara jahil. Dia mau temu tak kena. Tak kena ke mana? Basuh tangan tak kena. Orang basuh tangan kena basuh jadi rata sampai sini. Faham nak buat tak kena. Tak kena apa aku basuh dah. Dia balas dengan barang yang jahil. Basuh tangan ketika nak sunat. Nabi ajar lagu tu. Lepas tu ketika basuh tangan nak rata kena sampai sini. Kena gonyoh katib menyelak ti sunat. Saya tak kerti. Mengapa tak ada menyelak ti langsung tu. Menyelak ti pun basuh dah. Dia akan balas dengan barang yang jahil. Ia akan balas dengan bagi tak reti. Kamar dia musannif kata al-bahsu al-ahkam, ini hukum. Nak orang demo nyata sosok. Kenapa? Kerana banyak di kalangan kita duk jahil hukum akam, mana kau hukum akam nak becek talih, mana hukum syarak, mana hukum adat. Kita orang ngaji depa boleh klik kapung, demo tahu cuba membecek sikit, cuba menghurai kit mana kau hukum adat, mana kau hukum akam, mana kau hukum syarak, cuba kit we becek amon ni. Ayah ni dah rasa dia kelabu, dia jadi nak becek talih hukum adat, hukum syarak, hukum akam. Bah kita fok ngaji dah, kita kena boleh becek. Dia mau tanya hukum syarak, tersilah dah 5 perkara. Hukum akam 3. Hukum adat 3. Tapi tak serupa lah kau tu. Tengok. Kama dia al-ahkam wahiyya salah satu aksam. Kita duduk di dalam bawah ni, bawah hukum langit ni. Di atas bumi Tuhan ni, dia tak lari daripada 3 hukum ni. Duduk musim ni. Orang panggil madaru. Orang panggil madaru ke apa ni? Tepat duk musim bagi al-qaum. Tepat duk musim dalam dunia ni, bawah hukum langit ni. Manusia ni orang panggil tak lari daripada musim 3 hukum ni. Hari-hari kena tepuh lah mana. Tak kena hukum adat, kena hukum akal, tak kena hukum akal, hukum syarak. Dia tak apa? Tak lepas daripada 3 hukum ni. Hak kita duduk hari-hari di dalam masa 24 jam. Sama ada tidur, sama ada bangun, sama ada makan, sama ada berjalan. Supaya saat ni. Hukum apa ni? Allahu Akbar. Hukum syarak. Wajib ke sunat? Wajib. Pahala ni kita ngaji wajib. Dia panggil masuk dalam hukum syarak hak kata wajib. Tengok. Kemudian fal hukmu syar'iyyu, maka hukum syarak ni apa hukum syarak? Hukum yang Allah Taala sebut dalam Quran. Hukum yang Nabi sebut dalam hadis. Deh. Ni hukum syarak, qanun syar'iyyun. Sebab tu bagi fok ngaji undang-undang. Siapa dia ngaji undang-undang? Kalau kita di negeri luar ataupun dalam negeri sini fok jadi tok qadi, dia kena ngaji 2 qanun. Al-qanun syar'iyyu, al-qanun al-wad'iyyu. Fak ngaji tu odi, fak jadi bomo gue kena ngaji 2 ni. Dia bukan reti qanun tu hai saja, dia kena reti tek undang-undang hak dunia. Undang-undang tu hai tika apabila kita pergi cara bah kita ni kena pergi pelaga dengan undang tu lakah dak we. Kalau nampak jadi lakah undang tu tak leh ni, undang tu hai tarik. Misalnya fotokopi duduk di kawat, duduk di san. Masalah nama gemai cara buku Maradot. Maradot tu duduk balah gimari. Sang kata kena tak singgini lah. Lepas tu kena capu hati undang-undang Islam dan undang-undang hak kerajaan. Sebab tu kena kerti 2 tu. Undang kerajaan apabila masalah mati pak. Pak mati surat tanah tak ada saling. Lepas tika ni kena buat gana. Saka mimi saka lah Islam saka. Sebab Tuhan katanya al-muqaddara al-mafgha al-fardul maqdara al-fardul muqaddar, yani fardu jadi takdir. Apa mati apabila mati seorang bapa, maka tinggal bini, tinggal anak jatuh 2 orang, tinggal anak tina. Maka bagi mereka tu dia panggil apa dia? Fardun maqdur ataupun fardun muqaddar ataupun ada furudun muqaddarah, yakni fardu yang ditakdir. Kena bagi lafaz lepas pada tiada ke masalah mayat si ada. Semua apa mati surat tanah tak ada saling. Surat tanah tak ada saling. Hak ni kena bercara undang-undang wad'i, undang-undang kerajaan. Kata jadi sang. Undang nak cara nak? Apabila surat tanah ni nak bagi lalu tak ada. Sebab puak mati tak ada tak ada saling surat tanah. Nama duk nama puak situ.
maka ketika ni pergi kecek dengan sang, pergi kecek dengan fotokodi, dengan fot hakim, dia kata gini kena latihkan siapa dia, yakni orang panggil warna muradud ataupun orang panggil warna di dalam muradud tu, kena latih mari. Dalam kalau misal nak ni orang, anak 3 orang, kena syarat dulu nak tak siapa dia jadi ketua bagi muradud tu dulu. Ni undang kajian hak Islam memang apabila mati kena bagi saka ni, tapi nak bagi tak boleh sebab tanah ni nama ayah lagi, nak bagi tak boleh lagi. Maknanya kata di segi dunia tak perlu luluskan akan mutangfis, orang panggil dunan tangfis, tidak diperlukan, kena letakkan orang panggil pucakan mordud. Lepas tu nusara kalau anak 5 orang kena syarat nak tak pihak pujakan mordud, tak situ. Patak situ saat ni bukan boleh bagi tau. Kena tunggu santak sing lepas daripada ba'da sittati asyhurin, lepas pada masa 6 bulan. Baru orang panggil rasmi dia ni jadi pucakan murada. Mari syarat nak bagi siapa dia setiap itu 2 tiap itu, lepas pada 6 bulan. Deh. Kamadi hukum syar'i nawi faham khamsatu umurin. Ada 5. Yang pertama al-wajib. Wajib. Hukum wajib. Makna ni nak tinggal dah lah. Kita tengok lah supaya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kerana buat tapi ditinggal diseksa. Kalau dunia, kalau orang jahat pergi curi barang kena bergau. Kalau akhirat esok kena masuk dengan akal dia tinggal. Mana mislu al-wujub bis-salah, seperti wajib semaya. Maka semaya ni dikatakan wajib kerana buat boleh pahala, tinggal berdosa dan kena seksa. Yang kedua al-mandub, sunat. Ni hukum syarak sunat. Mana sunat? Mislu saumil isnain. Misalnya seumpama puasa hari Senin ataupun hari Khamis. Ni orang panggil sunat. Sunat kita puasa apa? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kerana kita buat tapi kita tinggal tak berdosa. Yang 3 al-mubah. Mubah, gawa mubah, yakni perkara yang diharuhkan oleh syarak. Syarak paharuh mana? Mislul akli salasa marratin yaumiyah. Seperti kita makan nasi 3 kali sehari. Lepas tu makan nasi 3 kali sehari, nak makan sekali buat apa? Nak makan 2 kali, paharuh. Nak makan 3 kali. Tak saya makan langsung nasi, nak makan roti. Boleh tak? Boleh. Ni orang panggil perkara al-mubah fi syar'i. Orang panggil mubah syar'iyan pada syarak. Yang keempat al-makruh. Apa makruh? Yakni benda makruh. Buat boleh pahala, gapo tinggal boleh pahala. Orang panggil kita buat, orang panggil tak ada boleh dosa. Dia panggil mislul aklil basal qabla tabakh, yakni kita makan bawang putih sebelum daripada kita masak, yang makan mentah-mentah. Hak ni makruh, tinggal boleh pahala. Dia panggil bagi di pahala litarkihi wala yu'aqabu ala fi'lih. Mana tu ma yusabu ka ala takri, bagi yang diberi pahala ala tarkihi, bagi di pahala kerana tinggal tapi wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak diseksa kerana buatkan akan dia. Yang kelima al-mahzur, ini haram. Mana sebut zina? Zina juga ada buat haram dah. Orang panggil bagi diseksa kerana diperbuatkan akan dia. Yang kedua hukum akal. Mana wahwa salah satu asya, 3 perkara. Tahu lah kau dah ni? Al-wujub ataupun al-wajib. Hak tu pergi bahas hukum lagi tak usul lah. Al-wajib ni asalnya muta'allaq bagi hukum akal, tapi jarang cara kecek dengan cara tasamuh. Nak mudah faham. Asal hukum akal bukan wajib wujub. Tapi kecek al-wajib orang panggil di atas jalan tasamuh. Supaya an-nasumik pada minas satil arus lah. Kecek dengan cara mudah. Nawi mudah faham mudah gitu. Hukum akal apa weh? Al-wajib. Tapi hak sunguti al-wujub ni muta'allaq hukum akal. Al-wajibu, wajib mana? Mislu wujubi qidamillah. Pasti kidam Allah, sedia Allah. Ni perkara yang wajib. Akan kata kalau Tuhan tak sedia, mustahil weh. Kerana ada Allah, ada permulaan. Dah tak ada permulaan. Maka ada Allah sedia ni, orang panggil perkara yang wajib. Wa wujubil jirmi, dan wajib bagi jiring. Perkara yang wajib jiring ni, kita ni jiring ni. Kita meletakkan meja ni, jiring ni. Imma huwa mutaharrikun, imma mutaharrik. Emo jiring bergerak. Wa imma sukun, wa emo dia. Makna sebut kata jiring, wajib kena ambil emo gerak, emo dia. Kata jiring tak gerak tak dia, ini mustahil. Wajib bagi kita jiring ni, emo dok gerak dia. Emo gerak.
Makna jiring tak ambil dah, tak ambil gerak, tak ambil dia, ini mustahil. Wajib bagi jiring benda bertokar, benda suatu, benda yang besar ataupun halus, dia kena dia emok dia gerak hatan kalah. Ni gerak. Lepas tu gerak. Start ya dia. Makna wajib yang kena ambil gerak ataupun yang kena ambil dia. Ni hukum akal. Dan pula harahana mislu jawazi ta'ala ijadal mumkinat wa i'damaha ataupun mengada ataupun meniada mungkin, maka buat mungkin tinggal mungkin. Ini perkara yang harus bagi Allah. Ataupun mustahil mana? Mislu syarikillah, seperti syarik bagi Allah, ada sekutu bagi Allah, daripada anaknya, daripada isteri, daripada bila hak ni orang panggil mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Patut kau ada tengok. Kau ada we bagi we kena we. Hukum syarak 5. Wajib, sunat, mubah, haram, makruh, lagi pula haram. Hukum akad, wajib, haram, lagi pula mustahil. Hukum adat, adanya kata ulama tanah. Sebab apa hukum adat boleh hukum? Kerana perkataan ulama kata, liqaulil ulama rahimahullah. Kita tengok dalam al-qawaidul fiqhiyah tanah. Al-adatu muhkamatun. Bermula adat boleh dihukum dengan dia. Apa hukum mana? Apabila kita duduk tengah panas lama, ia pening. Ada hukum kata pening. Ada kata ada. Apabila makan banyak, ia kenyang dah kosong. Itu ada hukum. Zaman juga ada wajib mana? Mislu aklin mar'i ta'aman. Seumpama seorang itu makan satu makan ni. Fawajaba alaihi syab'anu adatan. Maka wajib di atas itu syab'an. Apa? Kenyang adatan. Apabila seorang mengambil makan ni, yang makan ni, mislu aklil mar'i ta'aman fawajaba alaihi syab'anu adatan. Apabila seorang itu makan satu makan ni, maka wajib atas dia kenyang pada adat. Dan harah mislu naumihi nahara. Seumpama saya tidur tengah hari, boleh tak? Harah saya tidur. Ya saya tidur tak apa. Harus pada adat tidur. Tak apa tu saya tidur pun tak apa. Adatnya kebiasaan. Kalau kampung tak tidur. Tapi orang kalau fok ngaji pondok, kalau fok tok guru, golek ke tidur. Hak ni haram. Dan pula mustahil pada ada mislu aklihi lam ya'khudh lahu syab'an, bagi seorang makan tapi tidak mengambil bagi dia tu kenyang. Kama dia walahul ju'a, bagi dia lapar. Hak ni mustahil pada ada ni. Makan tak kenyang, bagi dia lapar. Ni mustahil. Kama musannif kata mulahazah daripada jumlah hukum akal, fara'alahu intifa'an katsiran li muqaddamati kitab duna muqaddimati ilmin. Musannif beri muqaddimah kitab jika ni dengan maksudnya hukum akal. Kenapa? Yakni kerana ada intifa' yang amat banyak pada hukum akal ini, walaupun bukan daripada bicaraan muqaddimatu ilmi, tapi bicara muqaddimatu kitab. Sekarang tu buka ni pula. Kama dikata wallahu alam, tulis tak dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni lah. Allahu akbar. Atau ia ingkar suatu huruf yang sudah muafakat ulama atasnya atas huruf daripada Quran. Ulama sudah sepakat dah di atas Quran tu huruf yang berapa ulama sudah sepakat, lagi pula ulama sudah setuju. Lepas tu yang gena fitah ini bukan huruf Quran ni. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan huruf Quran. Bukan benda ni diittifaq, diijma', disepakat oleh ulama, ya nafi. Maka kufur juga weh. Mana? Adapun bismillahirrahmanirrahim yang pada Fatihah itu tiada kufur. Orang yang ingkar keadaan bismillah daripada Fatihah kerana tiada ijma' ulama atasnya atas bismillah pada Fatihah. Tengok molek. Jadi dia mau tanya, Fatihah ada bismillah. Abang dia bismillah pada Fatihah tu orang panggil wajib ke tak wajib? Dia daripada Quran ke tak Quran? Maka ya tahu bukan Quran.
Maka orang ingkar kata Bismillahirrahmanirrahim bukan daripada Fatihah, bukan daripada Quran, orang ni jadi kufur tak? Tak jadi kufur. Kenapa? Kerana masalah Bismillahirrahmanirrahim, hak yang kata Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah, ini Imam Syafi'i kita yang berkata kena baca Bismillah kerana satu ayat pada Fatihah. Fatihah rukun daripada rukun sembahyang. Ada pun ulama Hanafi dia kata Bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. So agama dia bukan daripada Fatihah, bukan satu ayat pada Fatihah. Tapi bukan dinafi kata dia bukan Quran, tapi dia tu sebagai fasilah nak menceraikan di antara Fatihah dengan ayat-ayat yang lain. Kapan dia? Bismillahirrahmanirrahim baca dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin siapa waladdallin. Patang lagi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Sebab tu setengah ulama kata Bismillahirrahmanirrahim ini bukan Quran, cumanya tu dia tu jadi fasilah yang nak mencerai di antara satu surah kepada satu surah. Imam Malik tahu Bismillah bukan Quran. Sebab Bismillah ni tak ada ijma' ulama di antara pak mazhab dan ulama lain. Sebab tu orang ingkar Bismillah pada Fatihah tak jadi kufur. Kerana apa? Kerana ulama tak ada ijma'. Kerana Imam Malik kata bukan Quran. Atau ia lebihkan dia, yakni lebih satu huruf. Lebih satu huruf pun tak jadi kufur juga. Nah, padanya nah. Ini. Atau ia seorang lebihkan dia akan huruf, yakni lebih satu huruf padanya nah, pada Quran sana, yakni pada Quran yang sudah muafakat ulama pada bukan huruf itu daripada Quran, padahal ia iktikad bahasa ia dah yakni satu huruf itu pada Quran, maka kufurlah orang yang iktikad yang dimainkan itu. Orang iktikad kata satu huruf ni bukan daripada Quran, bahkan satu huruf ni sudah ijma' oleh ulama kata huruf Quran, pahaya kata bukan ni huruf Quran ni. Ni tengok, kita tengok dah Quran. Quran tulis baik mana weh? Ni Quran dah tulis baik ni. Tapi ya kok yang main lagu ni dah. Tengok. Kita tahu wattaba'u ma tatlu. Dah. Lepas tu kita kata wattaba'u ma tatlu syayatin. Ni. Misal mudah-mudah dah. Syayatin. Kama dia kata wattaba'u ma tatlu syayatin. Ni orang panggil kha ni, kha qaf orang panggil Rasam Osman ni. Kama dia maka ma ni satu huruf ataupun dua huruf. Tapi ulama semua kata ma ni daripada huruf Quran. Dia kata bukan Quran ni ma ni, ma maksud bukan Quran. Ia pergi kata bukan Quran, bahkan sudah ijma' oleh ulama kata ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman tu Quran. Kama dia kata ma tu bukan Quran. Tak, walaupun satu huruf yang diijma' oleh ulama, maka dia kata bukan Quran, maka kufurlah orang itu yang mengingkar satu huruf daripada huruf Quran. Pasal? Sebab ulama sudah ijma'. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mudah nampak tu. Dia kata ma bukan Quran weh. Bukan Quran, maka kufurlah orang etikad macam tu. Atau ia dusta seorang pesuruh Allah, sama ada ia mendustakan rasul itu pada asal risalah, seperti ia seorang nafi risalahnya, atau ia mendustakan pada setengah perkataannya, perkataan rasul. Dia dusta, dia bangkit bahau Nabi Muhammad. Bahau tu bukan sungau, dia bukan utusan Allah. Dia saat ni tu dia duk gamuk diri dia tu, dia duk kata-kata ni daripada ayat Allah ni tu ayat gini, Iqra bismi rabbika. Dia kata Nabi Muhammad tu bahau, tapi nabi-nabi rasul dia ingkar terkengil apa asal risalah bagi Nabi. Nabi royak dah satu hari aku saat ni duduk di Gua Hira.
Aku saat ni duk buat amal situ, duk suluk situ, duk keluar situ, duk mari lama kelama berbulan-bulan, turun mari satu orang laki-laki yang apa? Yang turun mari. Aku tak tahu siapa dia. Mari pelaga lutut ngaku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kata Muhammad duk dongai-dongai, duk kecek orang panggil wa tu. Duk kecek orang panggil ngomngai tu. Jadi napi weh. Lepas tu kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hak turun di Hira. Bukan Quran. Kama dia yang diingkar tentang asal risalah bagi nabi, bagi rasul, sama ada rasul tu nabi kita ataupun nabi yang lain, pada perkataan setengah-setengah perkataan, maka jadi kufur. Atau ia seorang kurangkan martabatnya, martabat rasul ataupun martabat nabi. Ia mengurangkan martabatnya, martabat nabi, seperti ia tasrikan namanya, nama nabi, nama rasul, seperti dikata Muhammadun atau gawada macam mana Uhaimat. Gitu peran ni Arab ni Nabi Muhammad itu nak dia katanya Muhammadun. Ni dia nak pelacak nabi. Pak kita pehada depa belatas gini ni. Nabi Nabi Muhammad. Dia baca dak Muhammad. Asal Muhammadun tu makna kata seorang yang dipuji akan dia. Seorang yang dipuji akan dia, dipuji akan dia oleh Allah. Kama dia tasghir, dia kecil, dia perhina nama nabi. Mana? Nama Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, nama apa? Nama Muhammadun. Apa Muhammadun? Seorang yang kecil, yang lekas sangat terpuji. Maka dia ditasghir ke nama Nabi Muhammad dengan kosak dia nak memperhinakan Nabi Muhammad, maka jatuh ugamu. Muhammadun. Pia Nabi akhir zaman Muhammad. Ada apa? Uhaidun. Maka ia kosak dan perhina, peleceh dan kecil Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lain, maka jatuh ugamu orang ni. Orang panggil jatuh. Orang panggil apa? Kerana dia kecil, dia saat itu menjatuh pada martabat bagi Nabi. Tasghirkan nama seperti dikata tulis mulai Muhammadun atau Uhaimadun serta mengkanaki kehinaannya, kehinaan bagi Nabi dan Rasul. Haskat tu kamar kata wallahu alam. Tak sekira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula. Faslun, ini satu fasa rawaina telah meriwayat oleh kami fi musnadi Abi Ya'la al-Musali Musali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah meriwayat oleh kami yakni Imam Nawawi kita fi musnadi Abi Ya'la, di dalam kitab Abi Ya'la. Kitab Abi Ya'la ni kata rananya fi musnadi Abi Ya'la, dalam musnad bagi Abi Ya'la al-Musali, yang dibahasa pada Musali. Hal keadaan Abi Ya'la ni sahabat Nabi juga, hala kaunihi nakilan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia nakalkan hadis ni daripada Abi Hurairah. Jadi kalau misalnya sahabat, ya ada orang panggil sahabat apa? Min kibaris sahabah, ya ada min sigaris sahabah. Apa perbezaan dalam mustalah hadis? Masalah kibaris sahabah, pembesar yang teragung daripada sahabat. Baik. Sebut kata kibaris sahabah, yakni sahabat yang ambil hadis yang waris daripada Nabi sendiri. Hadis yang diriwayat seperti Abu Hurairah yang ambil daripada Nabi sendiri. Hak ni namanya kibarus sahabah dalam ilmu usul fiqh. Kemudian kalau sahabat seperti Abi Ya'la yang ambil hadis pada Abi Hurairah, dia ni dinamakan sigharus sahabah kerana dia ambil hadis daripada Abi Hurairah, bukan daripada Nabi sendiri. Gitu.
Kama kata nak qal berkatalah ia Abu Hurairah kata nak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Telah sebeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata nak man haddatsa hadisan, barang siapa yang duk bercakap-cakaplah ia hadisan akan satu cakap duk kecek pohon ikan duk kecek. Lepas tu kecek-kecek fa'atosa, maka bersinglah ia seorang indahu, di sisinya. Sepuan ni lah abang ni duk ngajar. Lepas tu duk ngajar, duk kecek, duk suruh gini. Di dalam celah-celah ni ada seorang pada pelajar kita nyagi bersing. Fa'atosa, maka bersing ia seorang indahu indaman haddasa. Seperti apa hidup ngajar, duk suruh ini. Lepas tu dalam kalangan pelajar, pergi bersing celah ni. Lepas tu, fahuwa, maka ia menhaddasa ni, haqun, ialah terbenar bagi ia kena tashmik bagi seorang bersing. Apabila seorang bersing, aciau celah-celah ni. Maka orang berhak ni, orang duk kecek lah berkata, yarhamukallah, kalau ia kata, alhamdulillah. Kullu isnadihi, bermula tiap-tiap sanad bagi hazal hadis mana man haddatsa hadisan fa'atasa indahu wa huwa haqqun. Tak sida kullu isnadihi, bermula rantai dan sanad taliye bagi hazal hadis man haddatsa hadisan ni siqatun, semua nak sanad hadis daripada Abi Ya'la dan sahabat-sahabat yang lain, tarik yang lain pun semua dikata nah sanad tali hadis ni siqatun, segala orang-orang boleh dikepercayai akan dia. Tulis kita apa makna siqatun, yakni orang-orang yang dikepercayai akan dia. Mak betul macam ikan siqatun, orang-orang yang boleh dikepercayai, lagi pula mutaqinuna, yang yakin mereka itu pada hafal. Mana orang dobik lagi pula yakin pada hafal hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pada sanad hadis ni, pada tali hadis ni, illa Baqiyah, malaikat satu orang sahabat nama Baqiyah nak Yaqiyata Ibnul Walidi. Nah, Baqiyah Ibnul Walid ni dia daripada orang panggil rawi hadis, sanad hadis ni juga. Tapi hak ni dia tu kurang cerak sikit, tak ada sikah. Khabar pun tak ada sikah. Fa mukhtalafun fi, maka duk khilaf lah oleh muhaddisun fihi, padanya pada Baqiyah ni. Maka setengah ulama muhaddis kata, nah masalah orang royatkan hadis man haddasa hadisan ni, hak orang kurang sikit sanad tali hadis, hak kurang cerak, hak kurang dobit, hak kurang ingat, ialah kena pada Baqiyah. Hak ni sebab telah Baqiyah tu orang panggil dia tak ada sikah. Sebab apa? Duk khilaf ulama tentang dobit dan pula kepercayaan hafalan dia tentang hadis. Wa aksarul huffazi, dia pun nak ingat hadis, dia kena ingat tahu mana, bukan ingat apa kita duk ngapa ni. Dia kena ingat hadis, mata hadis. Puak rawinah sanad hadis ni, lepas tu dia ambil pada siapa? Lepas tu orang yang ambil misalnya pot kita ni, ambil pada tok guru kita. Lepas tu kita kena tahu tok guru kita ni ngaji mana, tok guru ya apa orang, lepas tu anak ya apa orang, bini ya apa orang, usul asal ya daripada, dia kena kenal apa tara tu. Sanad hadis ni, orang yang jadi sanad hadis tu, dia kena ingat hadis bukan sekadar mata. Dia kena ingat orang yang ambil tu, tok guru tu, guru duduk mana, ngaji siapa ratik. Lepas tu anak dia berapa orang, bini dia berapa orang, rumah dia duduk mana, anak cucu siapa, dia kena kenal so tu. Tu baru nak panggil hadis tu, orang panggil hadis yang sahih. Sanad yang dia riat tu orang panggil sanad yang betul, sanad yang sahih, sanad yang segar. Wa aksarul huffazi, dan bermula kebanyakan pada orang yang hafal hadis ni, wal a'immati, dan segala imam hadis. Daripada imam hadis ni, yuhtajuna,
membuat hujahlah oleh mereka itu biriwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi bakiyah anisyamiyin, daripada orang-orang Syam. Golek kebanyakan hufaz dan a'immah tu mengambil hujah, yahtajuna, mengambil hujah mereka itu, ambil buat berdalil mereka itu biriwayatihi dengan riwayatnya. Riwayat ni tak sini, riwayat bagi ni, dah riwayat bagi siapa dia? Kalau kita kira hari ni Abi Ya'la ni, tak situ. Wa aksarul huffazi wal a'immati yahtajuna, membuat hujah, buat berdalil biriwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi Abi Ya'la ni. Ya kau Musnad Abi Ya'la masa musannif ni, riwayat ni ni sobat ni. Wa aksarul huffazi wal a'immati yahtajuna biriwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi baqiyah anisyamiyin, daripada ulama-ulama Syam. Wa qad ruwiya hazal hadis an Muawiyah Yahya Asy-Syami, dan diriwayatkan ini hadis daripada Muawiyah ibni Yahya Asy-Syami. Hadis ni talian mari kepada lah, mai pada Syam, supaya kita terima hadis Bukhari. Masa tu duk ngaji 4-5 hadis kita ni, kita terima sanad siapa ke Rasulullah hadis. Dulu kita ngaji hadis, kita tak serah mana tika baca hadis. Selepas pada kita ambil daripada syekh kita nama Syekh An-Naim Ar-Raqsusi, dia ijazahkan masalah sanad. Sanad fok kita nak ambil ni kena ngaji habis buah, baru ya wis sanad ketah keping. Patu sanad fok kita yang pergi ke Pakistan, ya klik mai kepada Madinah. Maka sanad lepas sore-sore tu kita saya nak ini ambil pada turun yang ambil pada turun pergi ke Pakistan musim, klik kepada Madinah 40 orang lebih. Maka sanad ni orang panggil ada bertaliah, panggil sanadun sahih, taliyah yang sahih. Siapa marfu', siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asgak tu kami kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafiqu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma aghnina bil ihsan wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min fa' wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis insya-Allah dah.